Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Hujan pula malam ni, yang mana Alhamdulillah Allah mudahkan kita dapat kita sambung pengajian kitab Badrut Tamam wan Nujumut Thawaqib. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi, yang mana Nabi SAW dia mengatakan, sangat beruntung orang yang berjumpa dengan aku, bertemu dengan aku, dan kenal aku, dan beriman dengan aku. Nabi sebut sekali, sangat untung orang yang bertemu dengan aku, kemudian mengenali aku, kemudian beriman dengan aku. Nabi sebut begitu. Kemudian Nabi sambung, dan sangat beruntung orang yang tidak bertemu dengan aku, tak bertemu dengan aku, tapi mengenali aku dan beriman dengan aku. Nabi ulang 7 kali. Nabi ulang 7 kali. Yang mana Nabi tak ulang pun sesiapa yang bertemu dengan aku, siapa yang bertemu dengan aku, mengenali aku dan beriman dengan aku. Sekali je. Dan beruntung orang yang tak bertemu dengan aku, tapi mengenali aku dan beriman dengan aku. Dan Nabi ulang 7 kali. Yang orang yang tak jumpa Nabi. Sebab apa? Nabi ni Nabi lah. Nabi, bila ianya Nabi, bila bertemu dengan Nabi, nampak ciri-ciri kenabian tu dekat Nabi. Maka kalau orang tu beriman, boleh kita kata biasalah, memang patut pun orang tu kena beriman. Sebab apa? Sebab dia tengok Nabi dan dia nampak ciri-ciri kenabian tu. Kalau kata dia tak beriman ni, teruk sungguh kalau dia tak beriman. Kalau dia tak beriman, teruk sungguh. Maka kita ni pula berbeza. Kita ni tak bertemu dengan Nabi, tapi kenal Nabi dan beriman dengan Nabi. Ni special. Lepas tu Nabi ulang 7 kali. Nabi ulang 7 kali. Maka apa yang kita nak bicara pada hari ini, dan sebelum ni pun kita bicara perkara yang sama, daripada asal belum kelahiran lagi. Cerita tentang membicarakan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah, sehinggalah nur tadi masuk daripada Nabi Adam sehingga ke keturunan, sehinggalah kepada Abdul Muttalib, dan akhir sekali masuk ke Abdullah. Habis kat situ. Kita punya perbahasan kita berhenti kat situ. Jadi akhir sekali kita berhenti dekat Abdullah. Cuma mari kita tengok kalau kitab Badrut Tamam tu, boleh tengok kisah Abdullah yang hendak disembelih. Kita berhenti kat situ. Yang mana yang terakhir kita bincang sebelum ni, kemudian berpindah nur itu. Mudah kata, kalau kita susah nak faham nur tu, asalnya benih Nabi kita ni ada dekat Nabi Adam. Dicipta Nabi Adam dah ada dah benih. Dekat mana? Dekat di antara sulbi wat taraib. Dah ada dah. Kemudian anaknya turun dekat Nabi apa dulu? Nabi Syith. Anak Nabi Adam yang ke-41 kan? Di cerita sebelum ni lah. Turun kat Nabi Syith. Turun sampai ke Syaibah, atau kita kenali dengan Abdul Muttalib. Akhir sekali sampai kepada Abdullah. Kita berhenti kat situ. Yang mana dia kata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kemudian berpindah nur itu dan cemerlang ia pada dahi bapanya Sayyidina Abdullah Az-Zabih. Iaitu akhir sekali nur tadi, ataupun mudah kalau untuk kita faham, benih tadilah, sampai kepada Abdullah lah. Sebab lepas ni baru lahir Nabi kita. Daripada Nabi Adam tu turun sampai ke Abdullah. Cuma dia kata Sayyidina Abdullah Az-Zabih. Zabih ni iaitu sembelih, ataupun disembelih, ataupun nak kena sembelih. Tu maksud zabih. Dan digelarkan dia dengan zabih, artinya sembelihan. Maknanya kalau kata Abdullah mana ni? Abdullah mana? Abdullah sembelih, si sembelih.
ataupun yang nak kena sembelih, tu gelaran dia. Gelarannya. Kenapa nama ayah pada Nabi kita ni, ayah pada Nabi kita namanya Abdullah, gelarannya si sembelih ataupun yang nak kena sembelih. Kalau si sembelih, dia pula yang menyembelih, bukan si sembelih lah kot. Yang nak kena sembelih. Nak kena, tak sembelih. Kalau sembelih, habis tak lahirlah Nabi kita. Cuma nak kena sembelih. Kenapa digelar Abdullah Az-Zabih? Kerana bapanya Abdul Muttalib, bapa Abdullah tadi, ataupun datuk Tok Wan, Tok Ki Nabi ni, menghendaki sembelihkan dia. Rupa-rupanya ayah ni, Syaibah ataupun Abdul Muttalib ni, nak sembelih anak dia nama Abdullah ni, ayah Nabi ni. Kita berhenti kat situ lah. Kalau ingat layak. Masuk kita kisah ni pula. Kisah Abdullah hendak disembelih. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, dia mengatakan bahawa aku ini anak kepada dua orang yang hendak disembelih. Maka ulama pun kaji, kenapa Nabi kata dua orang nak disembelih? Yang pertama, kita dah tahu, dah kisahkan dah sebelum ni, Nabi Ibrahim, asal Nabi Ibrahim ada ramai anak, yang antara anak yang masyhur adalah Nabi Ishaq daripada dia perkahwinan dia dengan Siti Sarah. Tapi sebelum tu dia dapat anak nama Ismail hasil perkahwinan dengan Siti Hajar. Kita tahu dah. Asalnya tak dapat anak dengan Siti Sarah. Kahwin satu lagi, dapat anak. Namanya Ismail. Lepas tu, selang beberapa belas tahun, dapat anak pula dengan Siti Sarah. Namanya Ishaq. Sebab tu kalau kita tengok, peristiwa tadi, sampai sekarang berlaku. Iaitu asalnya tak dapat anak. Kemudian laki dia nak anak, kahwin satu lagi. Bila kahwin satu lagi, dapat anak dengan tu, tiba-tiba yang tua dapat anak juga, isteri tu. Biasa berlaku tu. Biasa berlaku lah. Jadi bila dah dapat, daripada Ishaq ni lah anaknya Nabi Yaqub dan turun yang istilah dipanggil Bani Israel, daripada Nabi Ishaq ni. Yang daripada Nabi Ismail ni, anak Nabi Ibrahim yang Nabi Ismail ni, tak ada Nabi dah turun. Sehingga Nabi kita, keturunan Nabi kita ni keturunan Nabi Ismail lah. Sehingga ke Nabi Ismail. Jadi Nabi kita ni, dia menisbahkan aku ni anak kepada Nabi Ismail lah. Istilahnya gitu. Anak kepada Nabi Ismail. Anak cucu cicit lah. Jadi maknanya Nabi kata, aku anak kepada dua orang yang hendak disembelih. Nabi Ismail kita tahu memang nak kena sembelih, yang mana Nabi Ibrahim ayah dia nak sembelih, yang jadi peristiwa korban tu lah. Kita tahu yang tu. Seorang lagi siapa? Seorang lagi adalah ayah betul dia lah. Yang tadi ayah keturunan tok nenek, kan? Yang ni ayah betul, iaitu Abdullah pun nak kena sembelih. Cuma cerita Abdullah nak kena sembelih ni tak berapa dicerita, tak berapa masyhur. Kita cerita yang tu. Cerita Ismail, Nabi Ismail nak kena sembelih, tiap-tiap tahun dah cerita tentang korban tak? Cukup lah cerita tu. Nak sembelih, taklud, pergi gitu, bertukar jadi kibah begitu, begini. Dah penat dah cerita tu. Nabi Ismail nak kena sembelih, kita dah tahu dah. Sekarang ni, dia akan menceritakan tentang orang yang kedua, iaitu ayah Nabi sendiri, yang nama Abdullah, yang hendak disembelih oleh ayahnya sendiri, Abdul Muttalib. Ini kisah dia. Ini kisah dia. Kisah Abdullah hendak disembelih. Dan kenyataan demikian iaitu Abdullah Az-Zabih, Abdullah yang nak kena sembelih, yang nak disembelih oleh Syaibah ataupun Abdul Muttalib ayahnya ni. Dan kenyataan demikian, cerita demikian itu, bahawa kabilah Jurhum yang diam mereka itu, yang duduk mereka itu pada Mekah, tatkala kedatangan atas mereka itu barang yang mengeluarkan mereka itu daripadanya. Berapa banyak mereka itu dah. Jadi dia cerita kabilah Jurhum yang duduk di Mekah waktu tu, area Mekah, mungkin waktu tu namanya Bakkah, kemudian baru dia bertukar lama-lama jadi Makkah. Asalnya Bakkah, duduk di situ. Kabilah tu nama kabilah Jurhum. Duduk di situ, duduk di Mekah. Kemudian tatkala kedatangan atas mereka itu, tiba-tiba ditimpa atas mereka itu kabilah Jurhum tadi tu, yang mengeluarkan mereka daripadanya. Mereka diusir daripada tempat kampung halaman dia, Mekah. Cuma dia akan cerita selepas ni banyak lagi. Cuma dia tak cerita pula tentang kabilah Jurhum tu. Tiba-tiba je kata ada satu kabilah Jurhum, tempat dia tu memang dia di Mekah. Tiba-tiba datang satu peristiwa menyebabkan dia kena usir.
Cerita apa dia tak cerita? Maknanya kita kena syarah lain tu. Dalam kitab tak ada. Kalau tidak, tak faham cerita ni. Qabilah Jurhum ni, kena berhenti kat situ kejap. Kita cerita dulu Qabilah Jurhum. Qabilah Jurhum ni, cerita asal usulnya daripada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ketika ketika Siti Hajar mengandungkan Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ni, bawa Siti Hajar ni yang sedang mengandung waktu tu, pergi ke satu tempat padang pasir kan. Dia tinggal kat situ. Dia tak nak dudukkan sekali dengan Siti Sarah. Isteri pertama, isteri kedua duduk jauh. Dan bila dia bawa ke satu tempat, kemudian bertanyalah Siti Hajar, kenapa kita datang ke tempat padang pasir ni, yang asalnya jadi Mekah lah tu. Nabi Ibrahim tak tergamak nak cakap. Dia tak tergamak nak cakap. Dia macam, yelah nak tinggal kat situ. Akhirnya dia pergi, dia tinggal kat situ, dia nak balik. Kemudian Siti Hajar tanyalah, apa cerita ni? Tinggal, adakah kau nak tinggal dengan aku dan anak ni, Nabi Ismail tu lah, belum lahir lagi waktu tu, di sini? Tak jawab lagi. Tak tergamak nak jawab Nabi Ibrahim. Akhir sekali Siti Hajar kata, adakah ini perintah daripada Tuhan? Masa tu baru Nabi Ibrahim baling, dia kata, ya, ini perintah daripada Tuhan. Kalau macam tu pergi lah. Kerana Tuhan tak mungkin sia-siakan aku. Maka Nabi Ibrahim pergi, kembali balik dengan Siti Sarah. Tinggallah Siti Hajar dan berlakulah kelahiran Nabi Ismail kat situ kan. Kita dah tahu cerita tu. Kemudian bila dah penat macam tu, lepas melahirkan, lapar dan haus. Kemudian Jibril datang, malaikat datang bagi tahu, goyangkan pokok tu, turun jatuh buah tamar, buah kurma. Ni pun cerita dah banyak kali ulang dah. Dia pun makan, adalah tenaga sikit. Kemudian haus nak cari air. Sebab anak pun menangis kat ni, nak cari air, nak bagi susu tak ada. Maka berlari-larilah Siti Hajar nak cari air. Yang akhir sekali kita daripada Safa ke Marwah, inna Safa wal Marwah dalam Quran cerita. Yang kita akhir sekali sekarang nak buat haji kan, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah kan. 7 kali berlari-lari anak untuk mencari air. Dan bila duduk mencari air tu, Nabi Ismail yang ada tu, kaki dia duduk tunjal pasir kat situ lah, duduk bawah pokok tu. Akhir sekali bila tak jumpa air dah 7 kali tu, kembali balik dekat anak dia, Nabi Ismail kecil lagi, duduk menangis. Tengok-tengok ada mata air dekat kaki anak tu, iaitu Nabi Ismail. Air tu yang air Zam-Zam tu asal usul air Zam-Zam. Jadi bila macam tu, Siti Hajar tengok, dia pun gali buat macam kolam. Dan air tu tak habis-habis, air Zam-Zam. Maka dia duduk kat situ, buatlah rumah kat situ, duduklah kat situ. Dan makin lama perlukan air lagi banyak, lagi besar dia gali. Bila lagi besar, air lagi penuh, lagi besar, lagi dalam, lagi penuh. Jadi macam telaga tu kan. Kemudian akhir sekali, bila dah lama duduk kat situ, di tempat tu, ataupun Mekah, tapi belum jadi Mekah lah waktu tu, di tempat tu memang laluan ataupun highway tempat orang nak berdagang. Memang aku lalu kat tu, tapi mereka tak singgah di situ sebab tak ada air, tak ada penempatan. Kalau nak bagi rehat kuda dia ke unta dia ke, mesti ada air. Bila tak ada air, maka tak berhentilah kat situ. Tiba-tiba apabila Siti Hajar duduk situ dan ada sumber air, waktu tu ada yang pedagang-pedagang ni mai singgah. Jadi R&R lah kat situ. Dia minta izin sebab seolah-olah macam Siti Hajar punya lah, minta izin nak duduk situ. Masa tu Nabi Ibrahim dah besar sikit lah. Dah besar sikit. Nabi Ismail dah besar sikit. Jadi bila macam tu, akhir sekali bila pedagang ada situ, ada yang minta nak duduk di situ sebab ada sumber air. Maka lama-lama jadilah tempat permukiman, jadi tempat orang duduk makin besar. Dan tak lama lepas pada tu, ada satu suku kaum Jurhum. Ini mula asal usul Jurhum ni. Dia datang ke situ, dia minta izin nak bermukim kat situ, nak buat penempatan kat situ sebab dah makin ramai. Maka Jurhum ni antara suku kaum yang mula-mula duduk dekat area air Zam-Zam tadi, telaga Zam-Zam tadi. Bila Nabi Ismail meningkat dewasa, makin lama makin dewasa, masa tu makin membangunlah Bakah tu sebab ada sumber air.
Dan waktu tu mulalah ada pokok-pokok sikit, ada tumbuh-tumbuhan ada. Jadi maka waktu tu makin lama R&R tu makin besar. Mudah kata gitulah. Makin ramai orang duduk kat situ meniaga dan sebagainya. Makin besar. Dan suku Jurhum ni, suku kaum Jurhum ni makin besar lah, beranak pinak di situ. Sehingga Nabi Ismail makin besar dikahwinkan, dijodohkan dengan gadis daripada Jurhum tu. Tu mula nak jadi bangsa Arab ni. Kemudian makin besar penempatan tu selama 2 abad. Lepas pada tu masa tu Nabi Ismail berkahwin dengan suku Jurhum dan beranak pinak. Okey. Yang mana bila dah makin ramai, datang satu suku yang lain daripada bawah, daripada selatan. Dia istilah gitu je. Daripada selatan dia datang nak duduk dekat situ juga. Namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ni dia datang nak duduk kat situ. Bila dia datang duduk situ, dalam masa yang sama dia nak menguasai kat situ. Sebab dah jadi besar, dah jadi bandar dah. Suku Khuza'ah daripada selatan. Dia datang, maka dia menewaskan kaum Jurhum kat situ. Waktu tu zaman Nabi Ismail dah lepas lah. Nabi Ismail dah wafat, dah semua dah lepas. Jadi pemerintahan waktu tu di Mekah tu oleh anak cucu Nabi Ismail lah. Cuma datang kaum ataupun suku kaum yang lain tadi, yang daripada selatan ni, Khuza'ah tadi, dia tawan. Mudah kata gitu lah. Mula dia duduk dulu, dia tengok semua, kemudian dia tawan. Maka diusir. Ni yang jadi diusir ni. Maka katanya berapa? Selama ratusan tahun lah, beratus tahun Bani Khuza'ah ni merampas kuasa. Ratus tahun. Dan bermulalah rampasan kuasa Bani Khuza'ah ni, maka bermulalah ada amalan-amalan syirik, berhala dan sebagainya. Sebelum tu Nabi Ismail tak ada berhala di situ. Kemudian anak-anak cucu Nabi Ismail masih lagi tak ada. Mereka mengamalkan agama Hanif. Hanifan musliman wa ma ana minal muslimin tu. Hanifah tu, Hanif, dia panggil agama Hanif. Agama mengesakan Allah lah. Tiba-tiba setelah anak cucu cicit Nabi Ismail tu, datang Bani Khuza'ah tadi, dia ambil, dia tawan, kemudian mula dah ada khurafat. Syirik dah mula dari situ. Selama beratus tahun. Sehinggalah salah seorang, dan diusir Bani Jurhum. Ni nak cerita Bani Jurhum ni. Diusir Bani Jurhum. Bani Jurhum pergi keluar. Macam mana pun keturunan Nabi Ismail masih ada lagi yang duduk. Tapi yang pembesar-pembesar semua diusir daripada situ. Dia ambil negara ni, istilah negara lah, diusir. Lepas tu keturunan zuriat Nabi Ismail masih lagi ada. Okey. Sehinggalah beratus tahun dirampas tu, ada anak cucu cicit keturunan Nabi Ismail tadi, dia rampas balik. Namanya Fihr bin Malik. Ini keturunan Nabi ni, Nabi kita ni. Kemudian dia rampas kuasa balik. Dia ambil balik tok nenek dia punya, tok moyang dia punya pemerintahan. Dia mengalahkan Bani Khuza'ah tadi. Siapa ni? Nama Fihr bin Malik, ataupun gelarannya adalah Quraisy. Itu asal usul Arab Quraisy. Kemudian berketurunanlah sehingga keturunan ke-11 baru lahir Nabi SAW. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Syaibah ataupun Abdul Muttalib bin Amr bin Mughirah ataupun Abu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ni lah yang kata tadi tu. Asal usul tu ambil rampas balik. Okey. Jadi kembali balik. Dah faham kat situ, kita kembali balik kepada cerita kita. Yang mana cerita kita ni, yang mana dikatakan sini, dan kenyataan demikian itu bahawa kabilah Jurhum yang diam mereka itu pada Mekah, tak kala kedatangan atas mereka itu barang yang mengeluarkan mereka itu daripadanya. Dia kena halau daripada tempatnya waktu tu lah. Yang kata Bani Jurhum kena halau tu sebelum dia ambil balik tu. Okay, beratus tahun. Tapi ni cerita dia. Menyahaja Amru bin Al-Harith Al-Jurhumi,
Sebelum nak kena halau tu, macam nak kalah dah tu, dah nampak nak kalah. Amru bin Al-Harith, keturunan Nabi Ismail tadilah. Yang dia dah tahu dia nak kalah, habislah kalah kita dengan Bani Khuza'ah tadi. Kepada beberapa mata benda yang nafisah. Dia pun dah tahu nak kalah, dia kutip, dia simpan beberapa mata benda ataupun harta karun yang kita panggil, harta-harta yang mahal-mahal. Dia letak kat mana? Maka ditaruhnya di dalam telaga Zamzam. Dah tahu nak kalah ni, dia antara pembesar lah, Amru Al-Harith. Dia kata habislah Bani Khuza'ah ni, habislah kita dah ni, kita dah kalah. Kata ni keturunan Nabi Ismail ni. Dia kutip semua yang mahal-mahal, harta-harta semua yang mahal-mahal, emas dan sebagainya, dia letak dalam telaga Zamzam. Dan ditimbusnya akan dia tutup. Sebab tu telaga Zamzam hilang. Waktu tu hilang, ditutup, dikambus. Sebab asal usul kami yang menempat kat sini, kau minta izin nak duduk sebab ada sumber air. Tiba-tiba kau ambil pula negara kami, tempat kami. Kalau alang-alang kalah, kita kambus. Macam tu lah. Kambus. Dan bersungguh-sungguh ia pada menyembunyinya. Bukan lebih kurang. Sungguh-sungguh. Kambuh tu sungguh-sungguh. Sehingga tak ada kesan. Dan lari ia serta kaumnya. Istilah lari tu diusir lah ke negeri Yaman. Dia keluar lah, pergilah ke utara. Maka yang katanya dia pergi ke Yaman. Yang Bani Khuza'ah ni, kata ceritanya dia asal daripada Yaman. Dia turun ke balik. Maka berkekalan tersembunyi. Maka telaga Zamzam tadi tersembunyilah kadar lebih 500 tahun. 500 tahun telaga Zamzam. Dengar cerita je, macam dongeng. Dulu ada satu telaga. Telaga tu daripada Nabi Ismail. Cerita je. Tapi tak tahu kat mana. Area Mekah, tapi tak tahu kat mana. Dah hilang, dah dikambus. Sedangkan yang kambus tu adalah Amru bin Al-Harith. Dia yang kambus sebab apa? Sebab dah nak kalah tadi tu. Sehingga 500 tahun. Maka berketurunanlah cerita tu, cerita. Wah, kalau dah ada telaga Zamzam sini. Tapi bandar kekal juga jadi bandar. Membangunlah juga. Tapi tak berapa nak membangun sangat sebab tak ada sumber air. Kena cari air kat tempat lain. Tapi macam mana pun cerita tu ada. Tempat kita ni dulu, kan? Tempat kita ni dulu ada satu telaga tau. Tapi dah 500 tahun dah hilang. Cerita tu lepas cerita. Sehinggalah sampai ke Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Waktu zaman dia 500 tahun setelah dikambus. Hingga mengilham Allah Ta'ala akan Abdul Muttalib, suruh menggali akan dia pada tempatnya dengan beberapa tanda. Sehinggalah Abdul Muttalib ni, dia dapat tanda bahawasanya telaga tu yang timbul tu kat situ. Sebab Abdul Muttalib ni keturunan Al-Fihir tadi itulah, ataupun yang asal, keturunan asal. Yang mana dia dapat tanda supaya gali telaga Zamzam tu kat situ. Setelah 500 tahun dapat tanda. Dan demikian itu di dalam mimpinya beberapa kali. Dia mimpi. Dia jumpa mimpi, pergi jalan, gali, keluar air. Esok mimpi lagi, beberapa kali. Mimpi bahawasanya telaga Zamzam kat situ. Jauh ni nak cerita macam mana Abdullah nak kena sembelih ni. Ni baru cerita Abdul Muttalib. Kita nak cerita tentang Abdullah tu nak kena sembelih. Yang Nabi kata, ayah aku nak kena sembelih 2 orang. Kan? Jauh dia cerita ni. Maka menggalilah ia dan anaknya Al-Haris 3 hari. Dia dan anaknya 3 hari. Pergi kat tempat yang dia mimpi tadi untuk gali dengan anak dia, Al-Haris. Dan tiada ada bagi Abdul Muttalib anak melainkan seorang itu je. Dia ada anak seorang aja. Maknanya Abdullah tak lahir lagi lah waktu ni. Dia ada anak seorang je, anak lelaki. Anak perempuan dia ramai, anak lelaki dia seorang aja yang nama Al-Haris. Dan dia ajak Al-Haris, jom kita pergi gali. Tentah dapatlah telaga Zamzam. Sebab pada waktu tu, sesiapa yang dapat jumpa telaga Zamzam, dia akan jadi orang, jadi pembesar. Dia jadi Perdana Menteri ke, jadi menteri ke, macam tu. Jadi pembesar. Waktu tu kan waktu zaman jahiliah. Sebelum Nabi lahir. Jadi, bukan Nabi lahir, sebelum ayah Nabi pun lahir. Jadi, waktu tu, sesiapa yang ada anak lelaki, dia boleh jadi pembesar.
Macam sekarang kalau nak jadi pembesar kena menang pilihan raya. Tu sekarang. Dulu tak menang pilihan raya pun tak apa. Janji anak lelaki ramai. Anak lelaki ada berapa? 12 orang. Bagi dia jadi menteri. Kenapa dia jadi menteri? Cerdik bukan? Sebab anak lelaki 12 orang. Macam tu. Oh, anak lelaki dia ni 15 orang. Wah, kalau macam tu jadikan dia Perdana Menteri. Sebab anak lelaki. Tiba-tiba ada dapat anak lelaki 19 orang. Lepas tu pula yang ni pula lawan jadi Perdana Menteri. Begitulah. Jadi pembesar kalau ada anak lelaki ramai. Waktu tu zaman jahiliah. Alah waktu tu kan anak perempuan pun ditanam. Tak pelik lah. Dia punya undang-undang tu agak pelik sikit. Yang mana kalau anak lelaki ramai, dia boleh jadi pembesar, dia boleh jadi menteri. Ataupun dia akan, bila jumpa sumber air Telaga Zamzam, dia juga boleh jadi menteri. Tapi Telaga Zamzam tak ada siapa jumpa. Jadi sekadar cerita je lah, sekadar undang-undang je lah. Siapa jumpa sumber air, maka dia boleh jadi menteri. Kalau jumpa Telaga Zamzam, terus jadi Perdana Menteri nombor 1. Tapi cerita je lah. Yang biasanya pemerintahan tu dapat daripada banyaknya anak lelaki. Itu yang dapat anak perempuan dia tanam tu. Sebab dia nak anak lelaki. Okay. Tapi anak Abdul Muttalib ni ada seorang je lelaki. Jadi leceh. Seorang aja macam tu lah. Tak boleh jadi pembesar. Walaupun keturunan Abdul Muttalib ni keturunan orang hebat. Bangsawan. Tapi tak boleh nak jadi pembesar, menteri, sebab anak lelaki seorang. Okey. Dan dia gali selama 3 hari dengan anak lelaki dia yang seorang ni. 3 hari, nama Al-Harith anak lelaki dia ni. Dan tiada ada bagi Abdul Muttalib anak melainkan seorang itu je, seorang je anak lelaki dia. Dan telah menyakiti setengah daripada Quraisy akan dia. Orang Quraisy pun tengok. Dia kata, alah, engkau dah lah tak dapat anak lelaki seorang. Sekarang nampak tu gali. Nak dapat Telaga Zamzam lah tu. Nak dapat sumber air lah tu. Kalau dapat sumber air, boleh jadi menteri. Kalau nak harapkan anak lelaki seorang aja, pegir lah. Macam tu lah lebih kurang. Itu yang dia maksud ni. Dan telah menyakiti setengah daripada Quraisy akan dia. Quraisy ni dia buat lebih kurang dekat anak Abdul Muttalib dan anak dia. Cakap lebih kurang, tak hormat. Dan banyak ada sindir. Ketika digali tu pun cakap lagi, alah, orang anak lelaki ramai barulah okey, ini dah tak dapat anak lelaki ramai, tak power macam tu kan. Tak power, tiba-tiba dah tak boleh nak buat apa dah, anak lelaki seorang aja, sibuk duk cari Telaga Zamzam. Konon-konon jumpa tu, pergilah, lebih kurang macam tu lah. Maka marahlah, benganglah Abdul Muttalib. Dan menegah mereka itu dan merebut-rebut mereka itu akan dia. Maka dia pun kata, tak payah carilah, lebih kurang macam tu lah. Maka bernazar ia. Dah mula dah. Bernazar ia. Abdul Muttalib pun marah, dia pun bernazar. Dia pun kata, jikalau memudah Allah Ta'ala baginya pada menggalikan Zamzam, kalaulah Allah, waktu tu mereka sembah Allah juga, walaupun Nabi tak ada lagi. Tapi mereka mensyirikkan Allah kan. Sebab tu dia panggil musyrikin Mekah. Waktu tu Allah Tuhan juga. Ya, daripada agama asal iaitu agama Hanif. Agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Agama Islam juga. Cuma dah terlalu beratus tahun, akhir sekali banyak dah mensyirikkan Allah. Jadi sebab tu dia panggil musyrikin Mekah. Musyrik, mereka yang menduakan Allah. Dia tetap kata Allah itu Tuhan, tapi berhala ni pun Tuhan juga, Tuhan kecil. Itu yang jadi musyrik tu. Jadi Abdul Muttalib kata, kalau Allah mengurniakan aku, kalau Allah mudahkan aku, kalau Allah bagi aku jumpa Telaga Zamzam ni, satu, dan mengurniakan Allah Ta'ala baginya 10 orang anak lelaki. Sebab dia kata, alah, anak seorang tak power, sibuk gali Telaga Zamzam, konon-konon jumpalah tu. Dia bengang lah. Kalau Allah bagi aku jumpa Telaga Zamzam, kalau Allah bagi aku 10 anak lelaki, ya orang dah nganjing dia tadi. Kalau Allah bagi dua-dua, dan jadi mereka itu yang menolongnya, niscaya menyembelih ia akan seorang daripada mereka itu korban bagi Allah Ta'ala. Itu yang dia marah. Kalaulah aku jumpa Telaga Zamzam dan Allah bagi aku 10 orang anak lelaki, aku sembelih seorang, aku bernazar. Itu mula. Mana tak bengang orang duk menganjing.
Dah lah tak power anak lelaki seorang. Lepas tu sibuk nak tanya. Macam tu lah. Dia kata, kalau aku jumpa Telaga Zamzam, Allah bagi aku 10 anak lelaki, aku sembelih seorang. Wah, dia bengang. Ingatkan, sumpah saja je, nazar saja je. Maka berkekalanlah digalinya hingga nyata ia baginya. Gali, jumpa Telaga Zamzam. Tapi baru satu syarat. Syarat kedua kena anak 10 baru nak sembelih kan. Jumpa Telaga Zamzam. Maka mengucap takbir ia bagi Allah. Allahu Akbar. Sebab seronok. Bila jumpa Allahu Akbar. Maka naiklah pangkat dia jadi pembesar lah. Menteri ke Perdana Menteri gitulah. Okey, naik tinggilah sebab jumpa Telaga Zamzam. Ingatkan habis kita. Dan dapat ia di dalamnya. Tak habis lagi cerita tu. Masa gali tu, yang kata jumpa Telaga Zamzam tu, dia mula-mula jumpa apa kan? Akan 2 rupa kijang daripada emas. Jumpa patung kijang daripada emas. Waktu dulu, waktu zaman kaum Jurhum dulu, sebelum dia ambil alih tadi, sebelum dirampas tu, bila perdagangan ke apa-apa di antara kerajaan dengan kerajaan, dia akan bagi hadiah-hadiah, antaranya emas, dia buat kijang emas, dia buat gitulah, pinggan mangkuk dan sebagainya. Yang itu yang di kampus tadi tu. Takut orang yang nak tawan ni ambil, maka di kampus tu. Maka dia jumpa dua rupa kijang daripada emas. Besarlah kijang daripada emas. Dan beberapa banyak pedang. Pedang pun banyak. Dan baju rantai, baju perang yang mahal-mahal lah. Istilah kita panggil harta karun tu, jumpa balik harta tok nenek dia dulu. Maka memukul Abdul Muttalib akan segala pedang itu. Memukul ni maksud mencairkan balik. Pedang-pedang tadi dicairkan, dijadikan akan dia pintu bagi Kaabah. Tak tahulah daripada perak ke daripada emas ke, tak tahu. Dia cairkan besi tadi tu, dia buat pintu Kaabah. Dan digantungkan 2 kijang emas itu pada pintu itu. Kijang tadi digantung kat pintu. Hingga dicurikan keduanya. Akhir kali kena curi. Tu sekadar nak cerita je lah. Dan banyak lagi dia dapat harta-harta yang ditanam tadi. Ditanam oleh tok nenek Syaibah ataupun Abdul Muttalib ni. Kemudian, okey, ingatkan dah habis cerita. Habislah cerita kan. Rupanya ada cerita lagi. Sebab dia sumpah tadi, kalau aku jumpa Telaga Zamzam dan aku dapat anak 10, aku sembelih seorang kan. Maka tak kala cukup bagi Abdul Muttalib 10 anak. Tiba-tiba lepas seorang lelaki, 2 orang, 3 orang, sehingga 10 orang. Sudah. Kena sembelih dah bernazar waktu tu, dah janji lah, dah sumpah. Cuma yang ke-10 tu Abdullah tu, yang paling dia sayang, yang paling cantik, yang paling lawa, yang paling cerdik, yang paling segala paling ada kat dia, yang Abdullah ni. Tapi dia kata sembelih mana-mana satu. Tak semestinya sembelih semua, tapi kena buat undi lah. Macam mana? Bila cukup dapat 10 orang anak tu, Abdul Muttalib ni nak kena sembelih menyeru ia akan mereka itu kepada menyempurnakan nazarnya. Dia panggil anak-anak dia, anak lelaki dia kata, aku dulu bernazar, dapat jumpa Telaga Zamzam, dapat anak 10 orang. Sekarang aku paling besar dekat Mekah ni. Aku jadi Perdana Menteri nombor 1 dekat Mekah ni. Sebab tadilah aku nazar tu, aku bersumpah. Jadi aku nak kena buat sumpah aku. Sumpah ayah apa? Sumpah aku sembelih salah seorang daripada korang. Tak ada apa dah lah. Maka menerima sekaliannya akan demikian itu. Yalah, nak buat macam mana? Sembelih lah. Tapi siapa? Maka masuk ia dengan mereka itu ke dalam Kaabah. Semua orang masuk Kaabah. Dan orang pakat berkerumun lah. PM kita nak sembelih anak tu. PM kita nak sembelih anak. Jom. Pergi ramai-ramai. Tu nazar dia. Kalau tak buat nazar, takut nanti Allah hukum pula. Waktu tu lah. Waktu tu. Dan membuang undi ia pada mereka itu. Tak boleh lah nak pilih macam tu. Maka buat undi. Dia kata undi anak panah. Dia letak 10. Tulis dekat situ nama anak dia. Buat macam mana? Keluar anak panah tu ke? Macam tu lah. Senang cerita main dadu lah ke? Macam tu lah. Buat dadu macam tu. Okey. Buat undi macam tu. Keluar. Siapa nama tu, yang tu dah sembelih. Dan berdoa ia kepada Allah, memohon bahawa dikeluarkan undinya pada mereka yang dikehendakinya. Dia berdoa pada Allah, siapa yang nak sembelih ni, biarlah undi itu yang menentukan lah.
Ya Allah, tentukanlah siapa yang keluar undi tadi tu, aku akan sembelih dia. Kata, boleh ke macam tu? Sebelum diutus Nabi. Jangan lupa, dah beratus tahun agama Hanif, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dah bertukar dah beratus tahun dah. Waktu tu agama dah macam-macam dah jadi. Nabi tak diutuskan lagi, Nabi kita lah nak utus ni. Jadi jangan pelik lah waktu tu. Maka tiba-tiba keluar undi itu atas anaknya yang bernama Abdullah. Kena yang dia paling sayang. Maka mengambil Abdul Muttalib, akan dia dengan tangannya mengambil pisau. Anak paling sayang, pisau sembelihan. Ambil nak sembelih Dan berhadap ia dengan dia pergi ke tempat sembelih. Ambil anak dia, jom sembelih. Nak bawa bagi tempat sembelih. Maka berdiri Quraisy, semua yang ada tu, yang ramai-ramai tadi, menegah mereka itu. Kau dah gila ke nak sembelih anak? Ni tak boleh, aku dah bersumpah. Menegah mereka itu, dia tak bagilah. Mereka tak akan dia daripada sembelihnya. Janganlah, kau tak sayang kat anak ke? Kau buat kerja apa ni? Nak sembelih anak ni. Tapi aku dah bernazar, dan aku memang jumpa telaga Zamzam. Kau tengoklah, korang lah juga nak guna air telaga Zamzam. Dan aku dapat 10 orang anak. Setakat hilang satu, masalahnya. Tapi ni yang paling aku sayang sekali. Nak buat macam mana? Kemudian berittifak mereka itu atas bahawa pergi. Berittifak ni bersepakat. Bersepakat mereka itu atas bahawa pergi mereka itu kepada seorang perempuan kahinah. Kahinah ni macam apa kita panggil, tukang tenung, macam dukun macam tu lah kot, tok bomo macam tu. Kahinah. Kahinah ni Nabi kata siapa yang pergi jumpa kahinah 40 hari tak terima amalan dia. Tapi waktu tu Nabi tak ada lagi. Siapa jumpa tukang kahinah, ada dua. Jumpa tukang tenun, atau mudah kita kata tok bomo yang dapat tentukan perkara gaib ni. Dia pergi jumpa je, dan dia tak percaya. Dia cuma pergi aja jumpa. Dia tak percaya. 40 hari tak terima. Tak percaya, sekadar pergi je. 40 hari tak terima amalan dia. Sembahyang dia semua Allah tak terima 40 hari. Tapi kalau dia percaya, dia telah menolak agama yang dibawa oleh Nabi kita. Sebab dia percaya. Yang tak percaya pun tak terima kahinah ni. Tapi waktu ni Nabi pun tak ada. Ni cerita ayah Nabi ni. Ya. Pergi jumpa kahinah, tukang tilik, tukang tenun, ataupun bahasa yang baik sikit, pendita lah. Pendita. Ya. Di negeri Khaybar, di satu negeri Khaybar, maka berpakat. Sebab apa? Sebab diorang kata, fikir dulu nak sembelih ni. Kita bersepakat, kita pergi jumpa lah. Dia orang hebat. Tok bomo tu lah. Pendeta tu hebat. Jadi kita tanya dia dulu. Maka diceritakan kisah itu baginya. Cerita. Maka berkata ia, boleh nak lepas lagi ni? Boleh lepas. Mujur aku tak sembelih. Berkorban oleh kamu 10 unta. Kau kena ganti anak kau tadi dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta tu berapa ribu? Kalau sekarang 10 ekor lebih 100 ribu. Lebih. Mungkin 150,000 kot. 10 ekor tu. Banyak tu. Tapi dia Perdana Menteri kaya. Dia kaya. Dan dia pun dapat daripada harta karun tu. Banyak. Dia kaya. Bunda kata, kalau sekarang punya harga 150,000 lah. Dan berbuang undi kamu. Dan lepas dah bayar, dah korbankan 10 ekor unta, kemudian buat undi lagi. Kali kedua. Maka jika keluar, dan masa dekat undi tadi 10 orang anak-anak dia, tambah satu lagi undi tadi, tambah satu lagi kertas gulung tu atau anak panah ke apa, tambah satu lagi unta. Tambah satu lagi unta. Jadi sebelah. Okay. Dan kau hendaklah buat undi. Buat undi lagi yang kedua. Dia buat undi yang kedua. Maka jika keluar undi itu atas anak kamu, maka tambah oleh kamu pada unta. Kalau kena lagi kat Abdullah, tambah lagi 10. Maka dia buat kali kedua, Abdullah pula. Allah, 150,000 lagi. Unta. Dan jika dah jadi macam tu, undi sekali lagi. Sehingga dapat unta. Sehingga yang keluar undi tu unta. Kemudian berundi kamu pula, dan demikian hinggalah redha Tuhan kamu. Sehinggalah sampai kepada yang keluar undi itu, yang dipilih tu unta. Sehinggalah berapa kali tau? 9 kali.
Maka pulang mereka itu dan berkorban mereka itu 10 unta. Mula-mula 10 unta. Kemudian 10 unta pula keluarlah nama Abdullah. 10 lagi. Dan demikianlah hingga sampai 9 kali. 9 kali 10. Abdullah. Yang ketiga, Abdullah. 150,000. Saya sebut duit lah, buat terasa sikit. Sebut unta tak berapa nak terasa sangat. Banyak tu. Kali ketiga, kali keempat, kali kelima, sampai kali ke-9. Berapa juta dah tu? Tak tahulah, berjuta-juta dah. 90 ekor unta dah. Tiap-tiap 10 itu diundikan. Maka keluar undi pada tiap-tiap kali atas Abdullah sampai 9 kali. Maka tak kala cukup 100 unta, keluarlah undi itu atas unta. Masuk yang kali ke 100 tu. 10, 90. Sekali lagi 100. 100 ekor unta, maka keluar anak panah ataupun undian tadi, unta. Maka diketahuikan akan bahawasanya telah redha Tuhan mereka itu. Maka tak payah dah sembelih Abdullah, tapi sebagai kifaratnya, sebagai gantinya 100 ekor unta. Berapa juta dah. Tak apa, dia kaya, habis banyak duit, janji anak yang dia sayang tak sembelih. Tak disembelih. Macam kita panggil tebuh nazar lah pada waktu tu. Habis itu yang Nabi kata, panjang cerita ni. Itu yang Nabi kata, aku anak kepada 2 orang lelaki yang hendak disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, sebab daripada Nabi Ismail tu jadi Nabi kita. Yang kedua Abdullah. Cuma cerita Abdullah ni tak diceritakan sangat. Kita dengarlah cerita lagi ni. Kita sambung sikit lagi. Baru bunyi tadi, sikit je lagi, satu perenggan lagi. Dan adalah, dia nak cerita Abdullah ni, dan adalah Sayyidina Abdullah seelok Quraisy. Dengan cantiknya. Abdullah ni paling cantik. Istilahnya paling handsome, paling cerdik, paling apa, segala paling ada, semua ada dekat Abdullah ni. Bila macam tu, semua orang nak buat menantu, semua perempuan nak buat laki. Abdullah ni, yelah ayah Nabi, mestilah sebaik-baik ataupun manusia grade A paling baik pada zaman dia, mestilah ayah Nabi ni. Dia kata kat sini, seelok Quraisy dengan cantiknya. Istilah cantik itu handsome lah, dan cukup lengkap lah, dari segi bodinya, badannya, dari segi kecerdikan, dari segi segala-galanya, akhlak dan sebagainya. Dari segi keturunan pun keturunan baik. Anak Perdana Menteri, tak baik lagi. Dan adalah seorang perempuan namanya Fatimah Amiyah. Nama seorang ni Fatimah Amiyah. Gitulah Fatimah. Nama Fatimah ada seorang ni lah waktu tu. Daripada seelok-elok perempuan. Perempuan ni ada seorang perempuan ni pun boleh tahan juga lah. Semua lelaki nak kat dia sebab lawa dan sebagainya. Dan terlebih tertahan mereka itu daripada kejahatan. Dan orang baik, bukan orang jahat. Orang baik lah perempuan tadi. Okey, Fatimah tadi telah membaca ia akan beberapa kitab. Perempuan baik ni baca kitab. Dia baca kitab yang dahulu-dahulu. Dia baca kitab dahulu, melihat ia akan nur an-nubuwah pada muka Abdullah. Dia nampak dekat Abdullah ni, ayah Nabi ni, ada cahaya kenabian. Dia nampak gitu. Macam ni dia boleh tahu? Dia tahu daripada kitab-kitab yang dia baca. Kitab daripada mana? Daripada zaman Nabi Ismail ada. Cuma mungkin ada perubahan-perubahan lah. Mungkin ada perubahan-perubahan sebab dah beratus tahun. Tapi dia ni jenis perempuan baik, perempuan yang belajar. Jadi dia tahu ceritanya, bahawasanya akan ada seorang nabi akhir zaman yang akan diutuskan. Dia tahu. Kan kalau kita tengok cerita pun, ketika Nabi terima wahyu yang pertama di Gua Hira, kan dia balik, kan Siti Khadijah bawa dia jumpa sepupu Khadijah yang dah tua tu. Dia bawa jumpa, dia kata,
engkau yang peluk engkau, yang pergi jumpa engkau ni adalah yang sama jumpa dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Macam ni dia boleh tahu? Macam mana sepupu Khadijah Al-Khuwailid ni, dia seorang pendeta lah, orang agama. Macam ni dia boleh tahu? Sebab dia baca kitab-kitab dulu lah. Dia kata engkau nanti akan, dia kata kat Nabi yang masa ketika balik daripada Gua Hira, engkau nanti akan ditolak oleh kaum kau sendiri. Kaum kau sendiri akan tolak, tak terima engkau. Ketahuilah, dia kata, kalau kaum kau tolak engkau, kalau aku hidup lagi, aku duduk depan. Kata dia. Tapi tak lama pada tu dia meninggal kan. Kalau aku akan beriman dengan kau, kata dia. Macam mana dia tahu cerita tu? Samalah, dia ahli kitab, dia panggil. Daripada kitab-kitab terdahulu, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu, dan keturunan selepas pada tu. Jadi memang adalah orang alim ataupun orang baik-baik ataupun orang agama waktu tu. Okay. Walaupun Nabi tak dilahirkan lagi. Dan dia, Fatimah ni, dia, saya tak nampak Fatimah apa nama dia. Khath'amiyah. Khath'amiyah nama dia. Fatimah Khath'amiyah. Dia ni, dia tengok nampak cahaya kenabian. Macam ni dia boleh tahu? Dia baca kitab. Begini rupanya, begini. Okey. Bila dia nampak, okey, dia pula seelok-elok perempuan. Dia pula orang baik. Telah membaca ia akan beberapa kitab yang dahulu-dahulu. Melihat ia akan nur an-nubuwah, cahaya kenabian pada muka Abdullah. Maka meminang ia akan Abdullah bagi dirinya. Dia pun minang lah. Biasa je perempuan meminang lelaki. Tapi bukan direct lah, melalui perantaraan lah. Malah sekarang pun okey sebenarnya. Tapi bukan direct. Dia melalui perantaraan. Dia kata, nampak dia tu lelaki baik, janganlah tunggu aja. Nak tunggu mana dia tunggu? Pergilah minang. Sebab lelaki ni, kita je lah orang Melayu ni pelik sikit. Lelaki pergi minang perempuan. Macam cerita Peramli tu dah betul tu sebenarnya. Tapi cuma lain sikit lah dia buat tu. Kan, kali ni perempuan pergi minang lelaki. Tapi dengan mas kahwin pun dia bagi. Itu pelik lah. Cuma, perempuan ni sebenarnya meminang lelaki. Bukan lelaki minang perempuan. Cuma boleh mana-mana pun. Asalnya, perempuan meminang lelaki. Kerana lelaki ini dinikahi. Lelaki dinikahi. Perempuan menikahi lelaki. Tapi kita ni Melayu, kita kata lelaki menikahi perempuan kan? Tidak. Lelaki adalah dinikahi oleh perempuan. Sebab apa? Ingat tak masa kahwin dulu, kan dah lupa? Kalau dah lupa kena kahwin sekali lagi ni. Apa masa salam tu apa dia kata? Aku terima nikahnya kan? Lelaki kata, aku terima. Nak terima kena orang bagi. Bukannya aku menikah dengan dia, bukan. Aku terima nikahnya. Dah orang nak bagi, aku terima. Tu nikah tu. Sebabnya lelaki ni dia dinikahi. Dia bukan menikahi, tidak. Tapi orang Melayu dia ingat lelaki ni menikahi perempuan. Tidak. Perempuan yang menikahi lelaki. Tapi bukan direct melalui wali dia lah, melalui ayah dia. Sebab tu, aku nikahkan di kau. Siapa nak bagi anak? Kan wali dia kan perempuan, nak bagi anak ni kat kau. Saya terimalah, dah nak bagi, alhamdulillah. Lebih kurang macam tu lah. Dia pun terima. Jadi lelaki adalah dinikahi, bukan menikahi. Bukan menikahi. Cuma bahasa Melayu tak apalah nak guna pun. Jadi sebenarnya okey aja perempuan menikahi lelaki. Malah perempuan yang meminang lelaki. Tapi adabnya dia tak boleh direct. Dia kena melalui perantaraan. Begitu juga Nabi kita. Bila Siti Khadijah, dia tengok, oh baik ni. Dia jual barang dagangan yang tu. Aku sebagai founder dia waktu tu. Khadijah orang kaya. Tengok baik dengan amanah dan sebagainya. Dia pun kan minang kan? Dia minang. Nabi pula terima. Tak apalah. Aku terima. Okay. Jadi dia nak meminang apa dah? Sikit je nak habis ni. Meminang cerita kahwin ni best. Tak apa, lambat sikit kot. Maka meminang ia akan Abdullah bagi dirinya. Dia minang. Dan hendak memberi ia akan dia 100 unta. Mas kahwin dia 100 ekor unta. Oh, juta. 1.5 million mas kahwin. Mau ke? Maka enggan ia, melainkan bahawa mengizinkan akan dia oleh bapanya. Tolak, Abdullah tolak.
Abdullah kata, tanya ayah saya. Dia terbalik lah. Tanya ayah saya. Kalau ayah saya setuju, okey. Tiba-tiba ayah dia tak setuju. Ayah dia tak setuju. Ayah dia itu Abdullah, Sayyid Abdul Muttalib lah. Tapi Abdullah ni okey aja. Maka kemudian daripada kemudian habis dah lama cerita pada tu, maka adalah ceritanya akhirnya berkahwinlah Nabi kita dengan berkahwinlah ayah Nabi kita Abdullah dengan Aminah kan, Siti Aminah. Maka kemudian daripada berkahwinnya dengan Sayyidatina Aminah, lepas pada tu dia nak cerita ni, cerita Fatimah nak cerita ni. Tapi stop dulu. Kemudian beberapa lama kahwin dengan Aminah. Dia kahwin dengan Siti Aminah ada cerita. Itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Dan berpindah nur itu kepadanya. Berpindah nur yang ada dekat Abdullah tadi, iaitu nur nubuwah, cahaya kenabian tu berpindahlah dekat Aminah. Sebab sekejap lagi akan dilahirkan Nabi. Lepas tu berpindah. Okey, ataupun benih itu berpindah kepada Siti Aminah dan nur sekali berpindah. Okay. Berpindah nur itu kepadanya kembali. Lepas pada tu, lepas berpindah tu mengandung. Kembali ia kepada Fatimah. Abdullah pergi jumpa Fatimah balik. Fatimah jumpa balik itu dan meminang iakan dia. Minang. Itu kau nak kat aku Itu kau nak kat aku. Okey, boleh. Jadi isteri nombor 2. Okey, Abdullah kata, maka enggan ia. Fatimah tak nak dah. Enggan ia dan berkata Fatimah tadi telah menceraikan dikau oleh nur yang aku harapkan berpindahnya kepada aku. Aku nampak ada nur nubuwah lepas aku baca kitab. Aku harap nur tu akan berpindah ke aku. Bila kau kahwin dengan Siti Aminah, nur tu berpindah ke Siti Aminah. Aku kahwin dengan kau, apa aku nak nur tu? Maka aku tolak. Perempuan pula tolak. Bila Abdullah nak kepada Fatimah pula tolak. Lepas pada tu, masa Nabi dalam kandungan kan, wafatlah Abdullah, tak kahwinlah dengan Fatimah ni. Macam mana pula boleh berkahwin Abdullah dengan Siti Aminah tadi? Macam mana pula? Itu adalah cerita yang seterusnya. Bersambung akan datang. Macam mana berjumpa je Abdullah dengan Aminah kahwin, macam mana jumpa, macam mana cara jumpa. Jumpa dia boleh tahan juga. Boleh tahan jugalah cara jumpa ni. Berkahwin tu. Ada kisah dia. Abdullah pergi memburu, dan ayah kepada Siti Aminah tadi, ada cerita dia. Tapi itu akan datang. Sambung, tu iklan. Kisah Nur semasa Abdullah hendak dibunuh. Dan ada pun sebab berkahwinnya dengan Sayyidatina Aminah, maka diriwayatkan bahawasanya keluar Sayyidina Abdullah pada satu hari. Sambungannya akan datang. Wallahu alam. Cukup dah, saya ada kelas lepas ni satu lagi. Wallahu alam, kita tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa